Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururihim anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 30. Nama saya Muhammad Ashraf bin Syabadin, tahun 4 konvensional. Saya tinggal di Samanudi, berumur 21 tahun. Motto saya revoke, reform and rebrand. Revoke ni bermaksud kita batalkan. Reform ni maksud kita perbaharui, kita bentuk semula. Rebrand ni makna kita perkenalkan semula. Kalau orang memikirkan revoke ini, saya memecahkan BCM dan bergabung dengan persatuan lain dan memberi nama baru dengan membiarkan program-program ikhtilaf, itu satu tanggapan yang salah. Maksud saya revoke, reform and rebrand di dalam PCM sendiri. Jangan kita cerita tentang luar. Kita sekarang ni sebahagian warga Mansurah berfikir PCM cukup stabil, tak perlu berlaku perubahan, cukup stabil dengan cara kepimpinan sebegini, dengan cara yang sebegitu mampu untuk menarik members baru untuk PCM, kan? Revoke yang saya maksudkan ialah muhasabah. Setiap unit perlu duduk dengan exco unit yang lepas, berbincang tentang program yang pernah dilakukan. Kita bukan nak terima laporan tahunan dan kita terus sambung, bukan itu. Kalau itu yang dikatakan tentang pembaharuan, itu bukan pembaharuan. Itu hanya sambungan perkara yang cukup mudah untuk dilakukan. Sambung program yang sama, itu cukup mudah. Tidak perlu berfikir, sangat mudah. Jadi maksud saya revoke ialah, revoke ini kita muhasabah yang lepas. Apa kesilapan, apa yang tidak mampu dicapai. Dan reform kita memikirkan idea baru yang lebih tuntas dan bernas, dengan cara penyampaian rebrand yang lebih fresh, yang lebih diterima ramai, dengan cara yang lebih menarik, sesuai dengan warga Mansurah yang pelbagai, kepelbagaian Mansurah ini, yang perlu cara yang lebih menarik ahli. Kerana kita menarik ahli bukan suka saja mencari ahli, kerana ahli yang ditarik akan ditarbiah dengan sistem yang kita sediakan. Itu yang lebih penting. Saya suka mengambil kata Albert Einstein. Saya pernah menceritakan, saya pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabat kita tentang kata-kata Albert Einstein. What's mean by insanity? Insanity ni gila, maksud dia kegilaan, gila. What's mean by insanity? Insanity ni adalah we do the same thing over and over again but we hoping for different result. Kita melakukan benda yang sama berulang-ulang kali tapi kita mengharapkan result yang berbeza. Tidak akan terjadi. Kita perlukan cara yang berbeza. Kalau kita tengok dalam F1 sendiri pasti ada pembaharuan dari segi enjin. Supaya apa? Kita terus terhadapan. Itu yang lebih penting. Kita perlu idea yang lebih tuntas dan bernas untuk kita lebih terhadapan dengan cara penyampaian yang lebih menarik, supaya semua warga Mansurah tahu tentang apa idea perubahan yang ingin kita bawa. Itu motto yang saya akan gunakan. I want to send a message to those thinking that PCM do not need any changes. Now we're not talking about to improve the management, but we're thinking about the idea, how to attract the new members in Mansurah with PCM. If we're looking for the reality, now in Mansurah, the Manchesterian is the majority, but never in the history, the candidates, not the candidates, the previous chairman in PCM is the Manchester. Even now is the first time the candidates for the vice chairman in Mansurah is from Manchester. So how the new idea to attract the member of Manchesterian? We should looking forward. We should think about the new idea to attract the new member. That's why I involved to be one of the candidates to be a chairman in the future. Soalan ini, saya ingin bertanyakan kepada mungkin warga Mansurah, apa gunanya exco kekal? Apa gunanya exco kekal? Saya nak tanya semula.
Mereka inilah untuk membantu saya dari segi pengurusan. Even kalau kita tengok pada calon exco pada tahun ini, keterlibatan bekas timbalan pengurusi. Tidak bolehkah kita gunakan pengalaman yang dia ada? Berkata tentang saya kali pertama, saya daripada AJK kecil, sebab daripada Ketua Lajnah Perancangan Pendidikan Unit Akademik, terus melonjak untuk menjadi pengurusi, mengatakan saya tidak layak. Kalau kita lihat dalam sejarah, saudara Syafi tahun 6 kali pertama menjadi pengurusi, beliau tidak pernah menjadi exco. Pada tahun berikutnya diikuti oleh saudara Izzat Kamal. Di peringkat pusat pula, jika kita lihat, saudari Mardihah Kamal Usaha daripada AJK kecil terus melonjak menjadi timbalan pengurusi. Jadi di manakah persoalan yang ditimbulkan? Perlunya kewajipan untuk menjadi pengurusi pernah jadi exco. Jadi sekarang kita memperkatakan tentang idea, bukan memperkatakan tentang pembaharuan dari segi pengurusan. Jadi fikir-fikirkanlah. Jadi kalau kita melihat contoh yang lebih besar, Datuk Seri Nik Aziz Nikmat, ketika kali pertama beliau dilantik menjadi Menteri Besar Kelantan, beliau memberi laluan, meminta pertolongan pada setiausaha kerajaan negeri untuk lead meeting. Dia nak tengok bagaimana urusan meeting, macam mana meeting ni nak running. Jadi kalau saya tidak reti, boleh saja saya minta pertolongan daripada exco yang lain. Sebab tu motto yang saya letakkan ialah life is a learning process. Tak ada orang tiba-tiba pandai. Tiada orang yang tiba-tiba pandai. Pasti ada titik zero dalam kehidupan. Yang penting ialah niat kita untuk belajar. Ada juga orang bertanya saya tentang networking yang lemah untuk menjadi pengurusi, kan? Tentang networking, ia akan wujud apabila kita menjadi pengurusi. Kita akan buat lawatan khas pada JBMK. Kita perbaiki hubungan supaya ia melihat perubatan cawangan Mansurah ialah mengetuai pelajar di sini, kerana ia bersifat perubatan pada sains kesihatan dan bersifat kepimpinan. Seperti saya jawabkan tadi, saya akan menggunakan pengaruh ataupun pengalaman pengurusan daripada exco yang kekal. Itu jawapan saya. Saya memuji kepimpinan yang lepas dalam membawa dasar-dasar dalam PCM yang mana jelas Islamnya, mengambil tindakan dari segi program-program ikhtilat, mengambil tindakan yang lebih menjurus jelas Islam. Saya memuji kepimpinan ini dan saya akan teruskan. Tiada isu yang berkatakan saya akan revoke PCM dan membiarkan program yang tidak syar'i. Saya masih ada iman dan takwa dalam diri saya. Bukan perlunya Islam ini dibawa dengan nama, tapi Islam ini perlu daripada semua segi, bukan hanya dari segi UPI, tapi dari semua unit. Sebab itu saya berminat dengan satu tulisan daripada Ustaz Hasrizal yang mana dia menceritakan tentang orang beragama dan orang agama. Suatu benda yang berbeza. Tidak perlu kita dipanggil ustaz, tetapi gerakan kita, pemahaman kita, iman dan takwa kita lebih daripada ustaz. Sebab itu benar dalam hadis Nabi yang mana innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila sawarikum walakin yanzuru ila qalbikum wa a'malikum. Hadis Tirmizi dan riwayat Muslim. Allah tidak lihat pada jasad kamu, tidak lihat pada rupa kamu, lakin Allah lihat pada hati dan amal kamu. Bukan penting dari segi luaran, bukan segi, tapi tindakan kita dalam memahami Islam dan menggerakkan Islam. Dan beberapa isu yang kontroversi di Mansurah, PCM perlu lebih terhadapan, lebih menjelaskan pendirian. Kerana di Mansurah ini, saya mengambil sedikit kata-kata daripada Anwar Ibrahim dalam tulisannya, soft-hearted majority, hard-boiled minority. Maknanya orang majority ni hati lembut, ibarat tewas daripada orang yang minority. Kelihatan mereka menguasai keadaan. Kenapa? Mungkin kerana lemahnya kita. Kalau boleh di zaman saya lebih rasa selesa kalau kita cuba memperbaharui diri kita, kita muhasabah diri kita. Jangan mudah untuk tunjuk kata persatuan ini, persatuan itu. Cuba perbaiki dalam mencari ahli yang benar-benar terlibat. Kerana saya lebih berminat bagi golongan yang atas pagar. Saya sedih kalau mereka terlibat dengan persatuan ataupun golongan yang mana selesa dengan program-program yang tidak syar'i. Jadi kita perlu reform and rebrand PCM semula. Kewujudan video ini bukanlah hanya untuk berkempen, tapi adalah untuk menjawab isu-isu semasa yang ditanya kepada saya, kenapa saya tercalon
Saya macam tercalon sebagai calon pengerusi, saya ingin jawab, saya tu mengelakkan fitnah. Dan kami dalam berkempen bukanlah untuk bergaduh ataupun ingin condemn mana-mana pihak. Tidak sekali, tidak lagi dalam mana-mana kenyataan saya merendahkan pesaing saya, Saudara Azizi. Saya hormati dengan kepimpinan yang dia ada. Saya hormati beliau pernah menjadi Exco UPR. Saya tidak ada masalah peribadi dengannya. Tidak pernah saya merendahkan. Tapi kalau boleh kita elakkan, kita menerima pandangan. Dan saya harap jikalau tidak bersetuju dengan calon tapi sedia menerima idea perubahan, mendesak kepimpinan yang akan datang membawa idea lebih segar supaya PCM diterima ramai dengan berlandaskan Islam itu bukan sebagai prinsip, bukan sebagai perlembagaan, kerana Islam ialah kewajipan. Kalau perlembagaan ia boleh diubah, kalau prinsip ia boleh berubah daripada masa ke semasa. Imam Syafi'i ada qaulul adim dan qaulul jadi. Kalau kita lihat, pasti berubah dari satu masa ke satu masa. Itu prinsip. Even itu mazhab pasti berubah. Tapi Islam ialah kata kewajipan. Kalau orang berkatakan pendirian saya ingin menggadaikan Islam, saya cukup sedih. Kan? Kita belum tahu lagi. Kita belum tahu amal seseorang. Bukan saya nak kata saya hebat, tidak. Tapi kita belum tahu, kadang-kadang kita merendahkan orang. Berhati-hati. Apabila kita merendahkan orang, itu tandanya ada takwa dalam diri. Perlu renung-renungkan kepada orang yang cuba merendahkan sebahagiannya. Kita mengelakkan daripada pergaduhan. Kita bersaing segi adil. Saya tidak merendahkan Saudara Azizi. Cuma tadi secara ikhlasnya saya kata, saya inginkan idea perubahan pada akan datang, walaupun di bawah kepimpinan Azizi. Dan saya tetap akan terus walak pada kepimpinannya dan terus menyokong PCM. Kan? Yang secara maklumnya saya adalah orang kuat dalam akademik. Saya terus bekerja di bawah akademik. Tidak sekali saya akan merajuk atau membawa diri selepas dimalukan sebegitu. Tidak sama sekali. No pain, no gain. Kan? InsyaAllah itulah adab berjuang. Itu sangat biasa, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.